الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan urusan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjayalah bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dan juga di alam akhirat. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Firman Allah yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan kepada surga Allah yang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Firman Allah yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wahai Tuhan, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami serta merahmati kami, nescaya kami di kalangan orang-orang yang rugi. Ayat ini juga merupakan ayat permohonan keampunan oleh manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kepada kita bahawa keutamaan perhubungan di antara hamba dengan Tuhannya adalah dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu dia melakukan kesilapan kepada Allah. Bahkan menjadi kewajiban bagi setiap di kalangan hamba untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidak suka memohon ampun kepada Allah, dia adalah manusia yang biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidak suka memohon keampunan kepada Allah, dia adalah manusia yang bersikap kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau menceritakan saat ketika mana beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku dengar keluar daripada perkataan mulut daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana aku berjalan bersama dengan baginda. Baginda menyebut, Rabbil firni wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Wahai Tuhan, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha pengampun. Kata Abdullah ibn Umar, baginda mengangkatkan sebanyak 100 kali. Lihatlah bagaimana Rasulullah iltizamnya baginda dalam memohon keampunan kepada Allah, sedangkan lisan baginda tidak pernah berbohong, lisan baginda tidak pernah mengentak, lisan baginda tidak pernah mengadu domba, lisan baginda tidak pernah menabur fitnah, tetapi lisan baginda sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kita? Lisan kita penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita sering bercakap perkara yang membalaikan. Kadang-kadang bercakap dengan percakapan yang hingga lupa. Kadang-kadang mengadu domba bercakap terus. Bahkan duduk di dalam majlis tazkirah jemaat pun boleh bercakap lagi.
sedangkan lisan mulut yang sama mengharapkan keampunan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, pada setiap hari kita dituntut untuk memohon keampunan kepada Allah. Bahkan di dalam setiap ibadat yang kita kerjakan ada ungkapan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mati kelak dalam keadaan tidak membawa dosa kita menghadap Allah. Tuan perhatikanlah dalam ibadat salat kita, pada setiap rakaat kita memohon keampunan pada duduk antara dua sujud. Rabbul firli warhamni, ya Allah ampunkanlah dosaku, rahmatilah aku ya Allah. Bahkan pada setiap kali kita selesai salat, kita beristighfar memohon keampunan kepada Allah dengan istighfar yang pada rekah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan pada setiap kali kita membaca doa qunut, kita menutup doa qunut kita dengan istighfar wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bahkan pada setiap kali kita bersurai daripada sesuatu majlis, yang kita bacakan adalah tasbih kafarah, subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan apabila kita berada di dalam ibadat haji, kita dituntut untuk berdoa keampunan kepada Allah di saat kita sedang tawaf. Kita dituntut untuk berdoa keampunan kepada Allah di saat kita berkumpul di padang Arafah. Bahkan apabila tibanya bulan Ramadan, yang dipersoal dan ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalaulah aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apakah ucapan dan ungkapan yang terbaik yang boleh aku ungkapkan? Kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi suruh kita minta ampun kepada Allah sekiranya kita mengetahui pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka dengan sebab itulah di sini nak menunjukkan kepada kita betapa banyaknya permohonan keampunan di dalam kehidupan kita. Bahkan apabila kita ingin salat jenazah, yang kita minta ampun pada setiap kali salat jenazah adalah keampunan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bahkan saat ketika mana baginda Rasulullah menanam para sahabat yang syahid, yang telah meninggal dunia, selesai Rasulullah menanam para sahabat, baginda bersabda kepada sahabat yang masih hidup, istaghfiru li akhikum, doakan keampunan kepada saudara kamu di alam sana, kerana sekarang ini dia sedang disoal. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengharapkan keampunan kepada umatnya. Muslimin sekalian sekalian, apakah kelebihan saat kita memperbanyakkan ungkapan permohonan keampunan pada Allah Subhanahu wa taala? Pada tengah hari yang mulia ini, khatib ini menyebut dua kelebihan daripada banyak-banyak kelebihan yang ada di sebalik keampunan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang pertama, di saat kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat, meninggalkan maksiat, memohon keampunan kepada Allah, maka orang yang memohon keampunan kepada Allah diberi jaminan doanya pasti akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah yang masyhur disebut bagaimana kisah yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Saat ketika mana Imam Ahmad bermusafir dengan perjalanan yang jauh, tiba-tiba ingin berehat di satu masjid kerana keletihan. Lalu beliau dihalau oleh pihak masjid kerana mereka tidak mengenali itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang alim yang sangat terkenal. Lalu Imam Ahmad pun keluar daripada masjid mencari tempat istirahat, bertemu dengan seorang lelaki yang baru pulang daripada berniaga. Imam Ahmad mengadu kepada laki-laki ini di mana laki tempat istirahat yang boleh beliau berehat. Laki-laki ini mengajak Imam Ahmad ke rumah, menyediakan tempat istirahat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi satu kepelikan, Imam Ahmad bin Hanbal melihat laki-laki ini tidak pernah meninggalkan istighfar pada setiap perbuatannya. Setiap kali beliau memasak, beliau istighfar. Setiap kali beliau melakukan apapun pekerjaan, beliau sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Lantas Imam Ahmad bertanya, wahai laki-laki, aku melihat kamu sentiasa beristighfar. Melalui istighfar yang kamu ungkapkan ini, apa yang kamu dapat sebenarnya? Lalu jawab laki-laki ini, setiap kali aku beristighfar dan aku berdoa kepada Allah, tidak ada
satu pun hajat permohonan yang aku minta kepada Allah yang ditolak oleh Allah, semuanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan satu lagi hajat yang aku masih lagi menunggu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad bertanya, apakah hajat tersebut yang masih lagi belum dimakbulkan itu? Jawab laki-laki ini, aku masih lagi menunggu agar Allah memakbulkan doa aku untuk bertemu dengan seorang alim yang masyhur, namanya terkenal, yaitu Ahmad bin Hanbal. Lantas Imam Ahmad menangis memeluk laki-laki ini sambil berkata, akulah Ahmad bin Hanbal. Istighfar kamu telah membawa aku kemari sejauh ini, Allah. Tuan beristighfar menjadikan doa kita sentiasa dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangkan doa kita daripada dimakbulkan oleh Allah, dosa kita yang terlampau banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah kelebihan istighfar? Disebut orang yang beristighfar, Allah Taala akan angkat segala musibah yang melanda dalam kehidupan. Tuan yakin dan percayalah, apa saja bahaya dan musibah yang menimpa kepada kita, sama ada musibah itu dijumpa dalam bentuk individu, hati yang gelisah, hati yang tidak tenang, hati yang kasih kepada maksiat, hati yang benci kepada ketaatan, ini adalah musibah dalam bentuk individu. Ataupun kadang-kadang ditimpa musibah itu dalam bentuk keluarga, hidup dalam keadaan keluarga yang tidak aman, hidup dalam keadaan keluarga yang berbalah, adik-adik, anak-anak. Kemudian ataupun musibah itu kadang-kadang tertimpa dalam masyarakat, hidup dalam masyarakat yang penuh dengan jenayah dan maksiat, kelumpuhan akhlak. Bahkan kadang-kadang musibah itu juga dan bala itu menimpa kepada dunia seluruhnya, seperti mana COVID yang menimpa kita pada hari ini. Semuanya adalah disebabkan dosa kita pada Allah. Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kepada kamu adalah kerana disebabkan tangan-tangan kamu sendiri. Tangan kita penuh dengan maksiat, tangan kita penuh dengan dosa, tangan kita penuh dengan perkhianatan. Maka dengan sebab itu, di saat zaman Nabi Nuh AS tertimpa satu bala musibah yang cukup dahsyat, melanda kemarau kepada umat Nabi Nuh AS. Kemarau yang sangat dahsyat, yang bukan sahaja mematikan binatang, mematikan tumbuh-tumbuhan, bahkan perempuan-perempuan tidak subur pada zaman tersebut tidak boleh mengandung dan melahirkan anak. Lantas Allah rakamkan ucapan Nabi Nuh AS kepada kaum. Di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 kata Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya Allah Taala menurunkan hujan-hujan yang lebat. Tuan-tuan, bagaimana Allah menzahirkan dalam ayat ini, musibah hanya terangkat dan digantikan dengan nikmat dengan cara keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, pada hari ini kita bukan sahaja menyeru kepada rakyat dan para pemimpin untuk sentiasa membasuh tangan daripada kotoran kuman dengan alat-alat pembasmi kuman semata-mata untuk menghadapi musibah COVID. Bahkan rakyat dan para pemimpin wajib disuruh membasuh tangan dengan air taubat dan inabah, kerana tangan yang sama mendurhakai Allah, tangan yang sama melakukan rasuah, tangan yang sama buat perkhianatan, maka tangan yang sama wajib memohon ampun kepada Allah selama mana manusia biadab kepada Allah. Jangan diimpikan bala dan musibah ini akan diangkat daripada muka bumi Allah. Sebesar mana pun pangkat kamu, maka kamu tidak dapat menandingi kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, marilah kita mengambil muhasabah pada hari Jumaat yang mulia ini. Kita yang datang sebagai ketua keluarga, kita yang datang sebagai seorang ayah, kita yang datang sebagai seorang suami, bermuhasabah berapa banyak dosa maksiat yang kita biarkan berlaku dalam keluarga kita. Anak-anak yang tidak menutup aurat, isteri yang tidak menutup aurat, anak-anak yang tidak salat, bahkan semua ini adalah dosa kita pada Allah yang mengheret seorang ayah daripada hampirnya masuk ke dalam syurga, ditutup di akhirat kelak. Anak yang tidak salat akan menuntut ayahnya, isteri yang tidak menutup aurat akan menuntut suaminya, lalu diambil suami ini dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan sebab itu tuan-tuan, banyaknya dosa kita pada Allah, dekatkanlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keampunan kepada Allah karena pengakhiran kita mati menghadap malakul maut, mencabut roh kita daripada jasad, lalu kita mati menghadap Allah. Maka jangan pernah kita sombong dan samsir di atas menghubungi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين ونصرنا فنقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Sudah jemaah sekalian, sekali lagi saya menyuruh untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa adalah sebaik-baik bekalan. Di saat kita mati menghadap Allah, maka seseorang itu dimuliakan oleh Allah kerana bekalan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang mulia ini, selain daripada kita memperbanyakkan istighfar, yaitu dengan memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkorban sehingga sampai Islam kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan darah baginda, harta baginda agar sampai Islam dan iman kepada umat. Maka selawat di antara yang disebut oleh ulama, selawat meskipun tidak diniatkan untuk mendapat keampunan, tetapi dengan sebab selawat seseorang itu pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله وانزل الرحمن عليه سلطانه نور الظاهره سلطانه رجال واحفظ اولاده واله ورعايه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ولي عبدكم محمد اسماعيل ابن وثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.